Boleh saja memancing skill set musuh dengan begitu mudah dengan adanya special migration. Tapi sekarang ni, pick keempat dan juga yang kelima untuk Monster Vicious, mid laner maker. Kalau nak mengambil fasa agak susah sebab adanya Gatot. Jadi Xavier seakan-akan pilihan yang baik, utamanya baru saja dibar. Ya, selain daripada itu, apa lagi yang ada untuk MV? Dan diambilnya Sparta bersama-sama dengan Alice. Alice di bahagian EXP untuk berhadapan dengan Cici. Mungkin juga Cici di bahagian good lane. Last pick. Kalau Harit di sini, saya rasa MV dalam bahaya. Tetapi jikalau fighter yang dimainkan oleh SRG mungkin lebih baik. Memandangkan close combat untuk Ruby dan juga Alice ini akan menjadi jauh lebih mantap. Namun DPS yang dimiliki oleh MV nampak seperti banyak berharap kepada Yi Sun Shin yang dibandingkan dengan bahagian mid lane. Ya, kita tahu fasa pastinya akan terganggu nanti. Tapi sekarang ni pick yang terakhir. Lapu-lapu. Maksudnya Innocent Cici? akan memainkan Cici berhadapan dengan Ruby. Dan double fighter berhadapan double fighter. Sementara Jungler Grievous lawan dengan Yi Sun Shin. Ianya sangat-sangat menarik. Jadi ayo kita bersama-sama dengan Caster untuk perlawanan pertama. SRJ menentang Monster Vicious. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita Samfrost dan juga Karakuri atas segmen-segmen yang penuh dengan ilmiahnya. Hari ini bersama dengan saya Rizview dan juga Mars Gameplay.gg. Selamat datang tuan-tuan dan puan ke perlawanan pertama kita pada hari Jumaat yang barakah ini. Kita mulakan pertempuran di antara dua pasukan hebat MPL Malaysia penentu untuk marah ke pusingan seterusnya atau turun ke bracket bawah dalam playoff hari kedua kita bersama dengan pasukan Monster Vicious menentang dengan SRG OG. Kita akan saksikan perlawanan pusingan yang pertama antara pasukan Monster Vicious dan juga SRG OG Esport. Di mana sekarang ni mereka berada di posisi yang tidaklah terlalu tertekan. Memandangkan masih lagi berada di upper bracket. Bermain pula dalam map Broken Walls, semestinya ada banyak secara tak langsung strategi yang mungkin kita akan dapat saksikan baik daripada pasukan Monster Vicious maupun SRG OG Esport. Ya, tambah lagi apabila kita bermain dalam patch notes yang baru, sedikit info bagi siapa yang lupa ataupun nak mengingatkan kembali, kita adalah satu-satunya region dalam satu musim berhadapan dengan dua patch notes besar. Jadi kita boleh nampak macam-macam perubahan yang kita boleh lihat daripada segi strategi permainan, daripada segi persediaan dan juga ini cabaran untuk MPL Malaysia mungkin meningkatkan kualiti daripada segi persediaan mereka untuk menghadapi patch notes yang baru. Ya, ini yang kita katakan antara perkara yang seronok dan juga uji kaji yang boleh dilakukan oleh kesemua pemain-pemain dan juga pasukan daripada pasukan MPL Malaysia. Terutamanya nak masuk ke fasa playoff sekarang ni, banyak benda yang kita akan saksikanlah, cabaran terutama daripada segi patch note dan juga daripada segi meta yang akan digunakan. Rotasi pada fasa permainan baik daripada pasukan Monster Vicious maupun pasukan SRG OG Esport nampak agak perlahan, tapi satu lompatan cuba untuk mencari pemain di bahagian hadapan. Bondos terpaksa menggunakan wings by wings masuk terus ke bahagian hadapan. Satu pemain tumbang terus. Skies gugur. Yum cuba untuk masuk ke bahagian hadapan mencari pemain untuk balas balik nyawa Skies, tapi digagalkan apabila adanya Leonie yang keras seperti batu dekat bahagian depan. Ya, Leonie itu tidaklah begitu keras sangat, tapi dari segi execution dia untuk menghalang, menutup roadblock terus bahagian mid lane, menghalang 3 orang pemain dan diikuti pula dengan adanya pemain Bondos dan juga Yuni dalam satu kawasan yang sama. Damage mereka sangat cukup untuk mereka dapatkan first blood tersebut. Jadi apabila kita melihat perkara itu terjadi, bila kita tahu Yuni memerlukan farming, dia berbaloi untuk join tempat tersebut sebab dapat kill. Battle yang pertama berjaya untuk dikunci oleh Skies bagi pasukan SRG OG. Namun begitu mereka mendahagakan darah Bobo digugurkan begitu saja. Bondos cuba untuk barikan diri. Yums ada lompatan Avatar of the Guardian. Cuba untuk menyekat pemain pasukan Monster Vicious, namun mereka berjaya untuk balaskan dengan satu nyawa bersama-sama dengan Turtle yang pertama. Ya, di sini satu benda yang agak bahaya untuk pasukan Monster Vicious, di mana rotasi pertama untuk SRG mereka sangat-sangat pentingkan daripada pengambilan Turtle. Dan juga dalam pada masa yang sama, dalam patch note sekarang ataupun dalam meta sekarang lah, saya tak cakap patch note sebab patch note dah 2 kali, memang EXP memainkan peranan yang teramat penting. Kalau kita tengok siapa dapat kill kat sini adalah Gram. Gram dapat kill, dapat Turtle, dua benda
yang memberikan manfaat kepada pasukan SRGOG di kala early game yang berlaku di sini. Jadi penggunaan lapu-lapu ini kalau tidak dihalang oleh pasukan Master Vicious dengan lebih awal akan membuatkan pasukan SRGOG sangat susah untuk ditumpaskan apabila peperangan berlaku melibatkan Kram. Pada hari semalam pun kita nampak kebanyakan pasukan pada fasa permainan mereka sebenarnya bermain dengan sangat-sangat selamat, pasif dan juga perlahan untuk memastikan yang rotasi daripada pasukan lawan mereka tak berjaya untuk menyekat pergerakan masing-masing juga. Tapi untuk pasukan Monster Vision juga SRGOG pada hari ini mereka seolah-olah melakukan perkara yang lebih kurang sama. Fasa permainan cuba untuk fokus pada objektif iaitu daripada segi turtle nak pastikan menara juga berjaya untuk dijaga dan untuk pastikan juga kill berjaya untuk didapatkan. Tapi tidak terlalu banyak. Sekarang ni pun masih lagi ada satu kill untuk masing-masing. Ya, relax dulu. Sebab untuk pasukan MV, mereka tidak boleh untuk melakukan risk play lagi. Dia tak boleh melakukan banyak risiko lagi di sini. Apabila mereka mengetahui bahawa mereka berlawan dengan salah satu pasukan yang pernah menjadi juara dunia, SRGOG. Jadi kesilapan sangat perlu untuk ditutup di sini. Sebab kalau sikit kesilapan tunjukkan, keadaan akan menjadi masalah besar untuk pasukan MV. Terutamanya bila kita tahu apabila MV sangat memerlukan snowball. Uni yang memakai Yusun Shin kali ini memang item dependent. Selagi tidak ada item, selagi itu dia akan lebih kepada goal dia lah. Goal dia kalau tidak dilebihkan daripada penggunaan Skies iaitu menggunakan Guinevere akan membuat Uni menghadapi masalah yang sangat besar dari segi pengeluaran damage, terutamanya apabila peperangannya berlaku, terutamanya apabila neutral objektif yang berlaku. Jadi di sini MV take it slow. Tapi mereka masih lagi on point di sini. Tempatan dibuat. Cuba untuk dapatkan Leonie dekat bahagian hadapan. Tapi untuk pasukan SRGOG, Skies ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi untuk pasukan Monster Visions nak tahan dekat bahagian depan. Tak boleh nak tahan apabila bomba dikeluarkan oleh Ines. Dan begitu saja Leonie juga gegar. Dua pemain daripada pasukan Monster Visions sempat untuk diranamkan sebentar tadi. Ram cuba untuk didapatkan tapi tumbang di tangan Stormy. Dua pemain saja yang tinggal untuk pasukan Monster Visions. Tapi Innocent dengan menggunakan Cici, dia cukup selesa. Dia boleh keluarkan damage apa yang sangat-sangat tinggi dan juga berada di bahagian hadapan untuk pasukan SRGOG. Ya, ini apa yang saya katakan bahawa pasukan SRGOG menghukum pemain pasukan MV apabila mereka cuba untuk memulakan turtle itu terlebih dahulu. Bukan saya nak kata bahawa Momo ni offside, tidak. Dia cuba untuk halang daripada SRGOG masuk ke dalam. Sebab ialah MV yang sampai dulu. Tetapi masalah di sini adalah targeting daripada SRGOG itu terlalu sangat brilliant. Teramat cemerlang sekali, gemilang dan juga terbilang apa kau. Bila kita nampak dia terus letakkan damage kepada Momo, Momo yang bertahan dengan lama pun tak boleh nak tahan lama. Lepas tu dia transition kepada siapa? Yang menerima damage yang paling berdekatan adalah Leonie. Seperti yang saya cakap, Leonie ni bukan ada ketahanan keras sangat pun. Kalau dia kena poking banyak kali, dia akan nyawa rendah juga. Dan seterusnya bila kita nampak lapu-lapu pergi depan, dia akan pergi target pada nyawa yang rendah. Tak kisahlah tank ke tidak, sekali lagi. Oh, ini baru saja dikatakan sebentar tadi Sky sempat untuk dijatuhkan oleh Bondos Leonie yang juga dijadikan sebagai mangsa apabila nyawa satu berbalas satu berjaya untuk dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Mas, ada Leonie pun tak cukup kebal, tak nampak macam batu pun sebenarnya. Ya, mudah untuk dileburkan nyawa dia disebabkan dengan adanya mid lane yang ada DPS tinggi. Stormy juga menggunakan Kimi di sini. Targetingnya sangat bagus. Apabila dia tahu bahawa kematian Momo dapat dijamin sementara tadi, bila kita tengok pertempuran di bahagian turtle, dia akan alihkan damage tersebut kepada Leonie yang akan menjadi masalah besar sekiranya Tectonic Charge dapat untuk digunakan. Tadi pun sama. Inilah apa yang kita katakan bahawa MD tidak melakukan kesilapan. Tetapi mereka out position. Sikit je, tipu je. Tapi itulah yang akan diambil kelebihan oleh pasukan SRGOG. Menunjukkan permainan mereka world class ini susah untuk ditangkis sekiranya tiada plan. Di sini dapatan dilakukan. Mencari mangsa di bahagian bawah. Tengok macam mana susulannya damage untuk pasukan SRGOG. Momo cuba untuk didapatkan terlebih dahulu tapi Bondos sampai dengan defense. Okay. Stormy tumbang di tangan Bondos. Tapi rotasi daripada pasukan SRGOG semakin agresif meskipun Stormy baru saja ditumbang oleh pasukan Monster Vision. Sekali mereka cuba untuk bertukar arah ke bahagian tengah. Leonie yang sentiasa berada bagi harapan mencuba untuk membuka vision yang lebih luas untuk pasukan Monster Vision. Itu semestinya menjadi kerja seorang Roma untuk membuka map tetapi jangan terlalu offside. Namun saya puji execution daripada Leonie sebentar tadi. Apabila Red Strike dibuka terlebih dahulu, Tectonic Charge dilakukan dan dia tahu bahawa hujan api tersebut boleh untuk mematikan Stormy. Dikala merakyat sekarang ni Sky dia terus masuk saja lompat dapatkan Leonie tapi Innocent yang mengunci kill tersebut. Tarikan turtle yang terakhir cuba untuk diberikan fokus oleh pasukan SRGOG tapi Bondos sempat untuk dijatuhkan oleh Kram terlebih dahulu. Adakah Momo juga akan ditumbangkan tetapi Ram nyawa sekali dan gugur. Membenarkan untuk SRGOG dapatkan kill yang ke-8 tapi Stormy yang terpaksa jika sebenarnya umpan tapi pun ditumbang. 4 pemain gugur ini sedang masuk dapatkan Momo. Nyawa cukup rendah. Ujur ada menara dekat bahagian bawah tu tetapi ketiga-tiga turtle milik pasukan SRGOG. 4 kill
yang berjaya untuk didapatkan oleh Krem. Ini apa yang saya katakan, snowball yang pasti akan dijamin apabila turtle yang pertama dan juga kill pertama didapatkan oleh Krem. Secara langsung Cici dia boleh menang ke atas lapu-lapu sebagai hero. Tetapi lapu-lapu yang dikemudikan oleh Krem itu satu hal yang berlainan. Ibarat lapu-lapu ini susah untuk dikalahkan. Apabila di bahagian EXP, Krem dah menguasai permainan. Jadi setiap perang akan dikawal oleh beliau. Okay, Innocent dia nak 1v1 dengan Uni. Bayangkan damage dia dekat dalam tower tu pun saja. Uni dah tak boleh nak protect diri dia dengan cukup lama tau. Kat bahagian atas, Raf baru saja dijadikan sebagai mangsa pertaruhan. Manakala untuk pasukan SRGOG, mereka dah berjaya untuk luaskan lagi kawasan jajahan mereka. Untuk pasukan Monster Vicious berada di situasi yang perlu cari cara nak bertahan lagi dan lagi. Ya, sekarang ni untuk pasukan MV, mereka kena anggap Krem ini merupakan damage dealer. Dia bukan lagi dari segi tank yang boleh untuk punching damage, untuk bagi burst damage bagi orang lain untuk finishing. Tidak, Krem masuk sebagai finisher dalam game kali ini dengan penggunaan lapu-lapu cukup cemerlang digunakan ke atas Momo. Jom, ada lompatan mata The Guardian cuba untuk mencari Leonie dekat bahagian hadapan. Tapi dalam masa yang sama, pasukan Monster Vicious, mereka cuba untuk berada segala damage yang dikeluarkan. Sky digugurkan begitu saja. Satu pemain dah tak ada. Leonie dikembangkan 1/1. Raw cuba untuk didapatkan terlebih dahulu. Tapi Raw tumbang juga di tangan Stormy. Membenarkan untuk pasukan SRGOG untuk keluarkan lagi skill set mereka. Double kill didapatkan untuk Innocent dan juga Stormy. Meninggalkan Bondol semestinya di bahagian bawah. Tumbang! Ke atas pasukan Monster Vicious. Ruang untuk pasukan SRGOG Esports. Mungkin untuk dapatkan lagi inhibitor tarik di bahagian tengah. 508, 1011, 506. Bukan nombor telefon. Semua KDA yang begitu cantik. Kosong di tengah-tengahnya. Tanpa sebarang kematian oleh 3 pemain ini. Memang kita nampak Skies ada banyak mati. Tetapi sebab dia adalah pemula dalam game kali ini. Yang penting daripada segi neutral objektif, berjaya untuk didapatkan secara 100% tanpa gagal. Di situ menjadi kunci sebagai seorang jungler. Tugasnya adalah untuk mendapatkan farming dan juga neutral objektif tanpa dicuri oleh pihak lawan. Dan perkara itu menjadi tugas Skies setelah pun selesai. Jadi kalau dia mati banyak kali sekalipun, dia akan membuatkan timnya lagi boleh untuk memberikan reaksi terhadap kematiannya. Dia cover balik dengan adanya pembunuhan daripada Krem, pembunuhan daripada Innocent. 2 side lane jadi macam ni. Agak susah untuk pasukan Monster Vicious melakukan peperangan. Mungkin mereka boleh tunggu untuk counter attack sebalik. Setiap perang yang akan dilakukan oleh pasukan SRGOG. Sebab mereka mempunyai elemen untuk counter engage. Seperti mana kita nampak sekarang ni, kita ada Groovy, kita ada Grok. Jadi kalau mereka paksa timpat untuk SRGOG, bukan kesilapan, tapi mereka boleh counter balik dengan sisi yang untuk dikeluarkan. Dan diharapkan berdoa sajalah untuk damage cukup bagi menghancurkan pasukan SRGOG dan melakukan comeback. 9,500 perbezaan gol seolah-olah menunjukkan lagi pasukan SRGOG. Mereka mampu untuk keluarkan output damage yang cukup-cukup tinggi kepada pemain pasukan Monster Vicious. Ada Lord dekat bahagian tengah. Inhibitor tarik berjaya untuk dipecahkan. Krem yang masuk ke depan terus. Bodoh hilang. Tapi Krem sempat untuk di-shutdownkan 1/1. Sekai cuba untuk masuk lagi dapatkan pemain seterusnya daripada pasukan Monster Vicious. Namun double kill untuk Uni. Jatuhkan Sekai semula. Tapi bau tumbang di tangan Stormy. Percubaan masih diteruskan oleh pasukan SRGOG. Tapi Raw tumbang double kill untuk Stormy. Mungkin kali Crystal akan dipecahkan oleh pasukan SRGOG. Namun begitu Uni dan juga Leonie cuba sampai mereka untuk melakukan pertahanan pasukan Monster Vicious. Tapi tak boleh dah buat apa. Pasukan SRGOG Esports berjaya untuk dapatkan mata kemenangan yang pertama. SRGOG terus menyala, menundukkan pasukan yang baru mendapatkan kemenangan dalam play-in pada hari semalam. Seperti tiada apa. 1 berbalas dengan 0. Menjadi langkah kanan dalam best of